Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Jadi sebelum Abang masuk kepada cerita, Abang ada satu pengumuman. Ada salah seorang daripada ahli keluarga JSPL, dia ada buat homestay, tapi homestay dia bukan sebarang homestay. Seperti yang Abang letakkan dekat dalam gambar yang Abang paparkan sekarang, homestay dia adalah berbentuk apartmen mewah, apartmen 2 bilik yang ada kolam renang dan dia punya suasana sangat mewah dan cantik, tapi harganya berbaloi dan agak murah berbanding apartmen lain. Jadi pada siapa-siapa yang nak bercuti di Melaka, nak dapatkan feel macam orang-orang berada tapi dengan harga yang murah, boleh pergi dekat link yang Abang sediakan dekat bawah video untuk hari ini dan booking kalau siapa-siapa nak cuti kat Melaka. Sebabnya kalau nak bercuti kat Melaka tapi kalau lambat booking tempat tidur, memang selalunya ke semua tempat boleh kata penuh. Jadi bolehlah, ni cara Abang iklankan, tak dapat apa-apa duit pun, ni Abang sengaja iklankan dia. Ahli keluarga JSPL minta tolong perkenalkan dia punya apartmen, homestay apartment dah dekat channel Abang. Mana-mana tahu kan ada yang nak bercuti dekat Melaka tak lama lagi. Okey, jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah berikan kepada kita daripada dulu sampai sekarang. Juga semoga Allah memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mula ceritakan kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Mizi, berlaku pada tahun 1984 dekat Kedah. Pada waktu tu dia duduk dengan atuk dengan nenek dia sebelah ayah dia. Sebabnya dia sangat manja dengan atuk dengan atuk dengan nenek. Daripada masa yang sama, dia mempunyai beberapa orang adik-beradik. Keluarga dia memang tidaklah begitu mewah. Jadi disebabkan itu, kalau tak silap Abang, bapa dia tak ada dah pada waktu tu. Jadi dia diberikan oleh mak dia untuk dijaga oleh atuk dan neneknya sebelah ayah. Jadi bila cucu duduk dengan atuk dengan nenek, manjanya memang lebih, selalu ditatang macam minyak yang penuh. Cumanya pada waktu tu dia kata, selain daripada menjadi teman atuk dengan nenek, sebenarnya dia ada tugas lain, iaitu dia perlu membantu atuk dengan nenek dia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebabnya atuk dia tak boleh nampak dan memang lama atuk dia buta. Kalau tak silap, kalau ikut daripada email, sejak daripada zaman komunis atuk dia dah buta. Jadi walaupun atuk dia buta, atuk dia tetap boleh menjalankan aktiviti macam biasa. Cumanya perlu dibantu kalau aktiviti itu melibatkan daripada luar rumah. Tapi dia dengan nenek dia tak ada masalah. Nenek dia memang selalu sangat buat kerja-kerja rumah dan dia memang banyak membantu nenek dia. Kes ni berlaku pada waktu tu dia berumur 8 tahun. Dia dah pun sekolah, dia kata. Pada satu hari tu, kecoh dekat kampung dia, mengatakan ada sesuatu yang tak baik berlaku dekat kampung dia. Katanya orang minyak. Pada waktu tu dia tak faham apa yang dikatakan dengan orang minyak. Dia tanya dengan atuk dia, tapi atuk dia tak nak bagi jawapan lengkap. Atuk dia cakap orang minyak tu orang jahat. Jadi kita kena banyak selawat Nabi untuk mengelakkan daripada orang minyak tu duk terekam kita. Tapi sebagai budak yang cerdik, dia kata pada waktu tu dia rasa jawapan tu macam tak berapa nak lengkap dan tak berapa nak puas hati. Jadi dia tanya dengan nenek dia pula, apa itu orang minyak? Nenek dia tambah, kalau tadi atuk dia cakap orang minyak tu orang jahat, nenek dia cakap orang minyak tu orang jahat tapi gelap kulitnya, disapu dengan minyak keseluruhan kulit dia. Tapi bila dia tanya, kenapa pula kena sapu kulit dia dengan minyak? Nenek dia cakap, dah itu amalan dia, jangan tanya banyak-banyak. Orang dulu-dulu kalau berkaitan dengan benda-benda mistik ni, memang dia tak banyak cakap. Okey, tak puas hati bila dekat sekolah, umur 8 tahun dah sekolah kan pada waktu tu, Mizi dah sekolah, dia kat sekolah pun dia tanya dengan kawan-kawan dia, apa benda tu orang minyak. Melalui penerangan ataupun perbincangan-perbincangan dengan kawan-kawan dia, rupanya dia fahamlah pada waktu tu, orang minyak adalah orang yang mengamalkan ilmu hitam
dan akan membunuh beberapa orang, kalau tak silap 40 orang, untuk dia dapatkan mengukuhkan ilmu dia. Walaupun dia kata pada waktu tu itu yang dipercaya, tapi di kemudian hari barulah dia faham sebenarnya orang minyak tak cari orang untuk bunuh, tapi cari orang untuk memperkosanya, terutama anak-anak dia. Takkanlah memperkosa anak jantan lah kan, mestilah memperkosa anak dara untuk memperkokohkan dia punya ilmu. Satu malam, pada waktu tu dia kata memang bulan gelap. Kalau ikut daripada hari-hari sebelumnya, rumah mereka yang tinggal 3 orang, atuk, nenek dan juga dia, tidaklah digelapkan satu rumah kalau mereka tidur waktu malam. Ada bahagian-bahagian kawasan dalam rumah tu memang dinyalakan dengan lampu. Tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada benda-benda yang tak baik berlaku, dan pada masa yang sama dapatlah membantu kalau si atuk nak pergi minum. Sebab atuk dia selalu bangun, tidur dan pergi minum. Dia pada waktu tu pula duduk tidur dengan nenek dia. Atuk tidur bilik sebelah. Dengan kata lain, bilik dia orang terpisah. Tapi pintu bilik tak tertutup. Kedua-dua pintu biliknya terbuka. Dan ada cahaya yang dipasang dekat kawasan ruang makan di rumah tu. Dengan kata lain, walaupun dia ada dekat dalam bilik, ada dekat dalam kelambu, dia masih lagi boleh tengok cahaya yang masuk melalui pintu. Cahaya tu datang daripada ruang makan. Malam tu dia kata entah kenapa, dia jarang-jarang sangat tidur secara meniarap. Pada malam tu mungkin kata cuacanya agak sejuk dan dia pun tidur secara meniarap. Lebih kurang pukul 2 pagi, tiba-tiba dia dengar macam ada orang langgar kerusi makan. Dia mula-mula ingatkan atuk dia dan dia pun tak adalah nak buka mata. Tapi dia kata cara kerusi tu terlanggar agak pelik. Bila difikir-fikirkan semula, sepatutnya atuk dia tak akan terlanggar kerusi. Satu, kerana atuk dia memang dah biasa, walaupun buta, tapi dah biasa kedudukan perabot dalam rumah. Yang keduanya, walaupun siang, walaupun malam, atuk dia memang tak akan terlanggar apa-apa barang pun. Sebab semua kedudukan dalam rumah tu, barang-barang dalam rumah tu memang atuk dia dah hafal. Jadi, bila dia terfikir dua benda ni, dia rasa macam ada yang tak kena. Dia pun buka lah mata. Dia rasa macam tak tenteram sebabnya satu rumah dia gelap. Kalau ikut daripada sebelum ni, mesti ada cahaya. Tapi pada malam tu, cahaya dari dalam rumah satu pun tak ada. Yang ada adalah cahaya daripada luar rumah yang datangnya daripada lampu jalan. Pada waktu tu dia dah rasa tak kena. Kenapa rumah dia gelap? Jadi dia pun cubalah kejut nenek dia. Nenek dia pada waktu tu tidur memang tidur mati. Agaknya memang penat sangat buat kerja rumah di siang hari. Jadi pada malam harinya nenek dia masih tak bolehlah nak sedar pukul 2 tu tersedar sebab memang tidur penat sangat. Bila dia buka mata dengan rumah yang gelap, dia rasa macam tak sedap hati. Dia pun berpaling tidur daripada meniarap, dia tegakkan badan dia. Pada waktu tu dia rasa macam ada sesuatu yang bergerak di luar bilik dia. Mula-mula yang tadi bunyi kerusi dan kali kedua ni dia nampak ada kelibat orang yang melintas depan bilik dia. Dan orang tu memang dia boleh nampak cahaya. Memang dia boleh nampak bayang-bayang tu sebab cahaya yang dia dapat daripada lampu jalan luar rumah. Tapi pergerakan orang tu bukan macam orang buta. Dengan kata lain, bukan atuk dia. Dia adalah benda lain. Jadi dia cuba besarkan mata, dia tengok siapa yang melintas depan bilik dia. Sedang dia cuba memerhatikan orang yang melintas memundar-mandir depan bilik dia. Tiba-tiba benda tu betul-betul berdiri depan bilik dia. Dengan keadaan satu badan ni yang hitam, dia rasa pada waktu tu dia tak berani nak buat apa-apa. Dia cuma buka mata dalam kadar yang sangat kecil, memerhatikan apa yang benda tu buat. Benda tu daripada berdiri di depan pintu, bergerak mendekati katil. Mujur pada waktu tu, seluruh kawasan katil ditutupi dengan kelambu. Dengan kata lain, itu adalah benteng terakhir Mizi sebelum benda tu cuba terkamnya ataupun buat sesuatu pada dia.
Pada waktu tu dia dah betul-betul ketakutan. Dia cuba gerakkan nenek dia dengan cara dia cubit nenek dia. Tapi walaupun beberapa kali dia cubit nenek dia dalam keadaan mata yang tak terbuka terlalu besar, tapi nenek dia tak tersedar pula. Bila difikir-fikirkan semula, lebih baik nenek dia tak tersedar. Kalau nenek dia tersedar, takut benda lain terjadi. Jadi dia cuba cubit nenek dia bila benda tu dah berada betul-betul dekat tepi katil. Benda tu tak cuba untuk buka kelambu, tapi benda tu memerhatikan ke arah Mizi. Mizi boleh nampak walaupun dalam keadaan gelap, keseluruhan badan makhluk tu tidak berpakaian. Tak payah abang jelaskan. Tidak berpakaian dan dia adalah seorang lelaki. Memang seluruh badannya seolah-olah diseliputi dengan minyak. Waktu tu dia tawakal kepada Allah Ta'ala, dia tak tahu apa nak buat. Dia teringat cerita daripada kawan-kawan dia yang mengatakan benda tu memang sengaja datang dalam setiap rumah untuk membunuh 40 orang. Dan dia bersedia kalau apa-apa terjadi, kalau benda tu buka kelambu, dia akan menjerit. Tapi selepas beberapa ketika, benda tu keluar daripada bilik dan pergi meninggalkan rumah. Sebab dia dengar ada orang yang keluar daripada pintu hadapan. Pada waktu tu dia kejutkan nenek dia dan nenek dia pun sedar. Nenek dia pun terkejut. Kenapa rumah kita jadi gelap? Tapi nenek dia kata mungkin elektrik terputus. Jadi jomlah kita sambung tidur balik. Malam tu Mizi tak berani nak cerita apa yang terjadi. Tapi dia kata esok pagi dia pasti akan cerita dengan nenek dia. Bila besok pagi, bangun pagi je, subuh tu, dia dah cerita dengan nenek dia. Dia nampak makhluk hitam gelap, lelaki tidak berpakaian. Nenek dia cakap mungkin Mizi perasan ataupun berangan. Tak puas hati. Jadi bila besok pagi ni dia pergi sekolah, dia cerita dengan kawan-kawan dia apa yang dia nampak. Biasalah budak dengan budak bila bercerita, kalau contohnya kalau kita cerita malam tadi aku nampak ada orang hitam, ada pula yang kawan dia aku pun nampak juga bawah pokok kelapa. Tak nak kalah punya budak-budak sekolah macam tu lah. Tapi dia kata bila dia balik pada rumah, dia dengar perbualan daripada atuk dengan nenek dia. Rupa-rupanya memang betul malam tadi keseluruhan kawasan kampung mereka digemparkan dengan kehadiran lelaki tidak berbaju dan berkulit gelap disapu minyak. Dengan kata lain, orang minyak. Tapi mujur tidak ada apa-apa berlaku. Dan mengikut apa yang atuk dan nenek dia bualkan, pihak ketua kampung ambil inisiatif untuk buat bacaan Yasin daripada rumah ke rumah dan diperkuatkan lagi rondaan waktu malam untuk mengelakkan perkara buruk berlaku. Alhamdulillah selepas kalau tak silap abang 7 hari dia orang buat bacaan Yasin, gangguan daripada makhluk hitam yang dikatakan orang minyak tu hilang. Cerita kedua juga dekat Kedah, tahun 1989. Yang sampaikan ke abang ni melalui email namanya Laila. Dia pada waktu tu 1989 bersekolah dekat satu sekolah agama. Pada awal dia memang tak nak dekat sekolah agama tu. Dia nak belajar dekat sekolah-sekolah biasa, lebih ranggi dia kata. Tapi disebabkan mak ayah dia nak sangat dia belajar menjadi seorang ustazah, seorang yang tahu tentang agama, jadi dia pun diminta untuk belajar dekat sekolah agama tu. Bila dengan hasrat mak ayah macam tu, dia pun malaslah nak tolak, belajarlah macam biasa. Cumanya perbezaan daripada sekolah dia bila dibezakan dengan sekolah lain ialah kalau sekolah biasa, silibusnya ada 9-10. Tapi kalau sekolah agama, silibusnya agak panjang sikit, agak banyak sikit subjek yang dia kena belajar, termasuklah hafalan-hafalan Al-Quran. Jadi dia kata semenjak dia sekolah dekat sekolah tu, ada beberapa surah dah pun dia hafal. Memang itu sangat bagus, dia kata. Satu progres yang sangat bagus. Pada satu malam tu dia kata, tengah-tengah dia tidur dekat dalam dom asrama perempuan. Rasa betul-betul panas pada malam tu. Dia boleh terbangun sebab seluruh badan dia berpeluh. Dia ingat, Laila ingat, dia seorang aja yang rasa macam tu. Rupanya sewaktu dia bangun tu, untuk dapatkan, orang kata kesejukan sedikit lah. Rupanya katil kiri, kanan, bawah, semua kawan-kawan dia belum lagi tidur. Walaupun pada waktu tu jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dia tanya dengan kawan dia, kau pun tak boleh tidur sebab panas ke?
Wah, ramai-ramai beritahu panas. Rupanya ada juga beberapa orang yang ambil buku ataupun kertas duk mengipas-ngipas ni. Sebab dia kata memang tak tahan, malam tu memang betul-betul panas. Jadi bila dah ramai-ramai 20 orang dekat dalam satu dom, rasa panas, dia orang pun bercadanglah nak pergi mandi malam tu. Tapi bila difikirkan, waktu ni adalah pukul 2 pagi. Kalau kita keluar pergi mandi, takut ada benda-benda buruk berlaku. Pada masa yang sama, mesti warden kita marah. Ustazah dengan ustaz mesti marah. Sebabnya keluar pukul 2 pagi, anak-anak dara duduk berdegit-degit pergi mandi. Jadi dibatalkan hasrat tu. Jadi bertahanlah sampailah ke subuh. Tahu-tahu dah subuh, bila dah bangun, pergi semayang, dah siap-siap semua pergi sekolah. Bila dekat sekolah tu, pada pagi tu gempar dengan keadaan di sekitar sekolah. Sebab semua ustaz dan ustazah dan cikgu-cikgu yang mengajar dekat sekolah tu mengadakan mesyuarat tergempar. Pada waktu tu, Laila dengan kawan-kawan beranggapan mungkin ada orang yang datang nak merompak dekat sekolah tu. Rompak apa pun tak tahulah kalau dekat sekolah. Tapi hasil daripada apa yang dia dengar, rupanya berlaku lebih daripada tu. Selepas ustazah dengan ustaz tu berbincang dan bermesyuarat, mereka semua balik ke kelas masing-masing. Pada waktu ni Laila ambil keputusan untuk tanya dengan ustazah yang ada dekat dalam kelas pada waktu tu. Tanya apa sebenarnya yang berlaku. Dan kenapa malam tadi panas sangat? Adakah dua benda ni berkaitan? Ustazah tu cuma cakap macam ni. Mulai malam ni, selama 7 hari, kita perlu buat bacaan Yasin secara beramai-ramai. Selepas buat bacaan Yasin secara beramai-ramai, semua pelajar lelaki dan pelajar perempuan perlulah berpegangan, maksudnya semua pelajar perempuan dan semua pelajar lelaki perlulah berpegangan tangan dan tawaf di sekitar blok masing-masing. Maksudnya perempuan-perempuan dan lelaki-lelaki lah kan. Bila dengar macam tu, lagilah Laila pelik. Apa benda punya amalan ni? Kenapa tiba-tiba nak baca Yasin? Lepas baca Yasin, kena pula mengelilingi di sekitar asrama, blok asrama masing-masing dengan bacaan zikir-zikir. Dah kenapa? Sebenarnya Laila tak tahu pada waktu tu. Itu adalah amalan untuk memagar kawasan tempat tinggal kita, mengelakkan daripada benda buruk datang atau masuk menceroboh. Jadi malam pertama dia orang buat, malam kedua dia orang buat, yang mana-mana uzur semua tak dibenarkan untuk keluar dekat dalam asrama, ditempatkan dalam satu bilik asrama yang berasingan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampailah malam ke-6. Ustazah beritahu, bila malam ke-6 untuk masuk malam ke-7, mereka semua perlulah tidur di surau pada malam terakhir nanti. Dan dekat situ dia kata akan dilakukan bacaan zikir secara besar-besaran. Waktu tu Laila langsung tak dapat idea dah kenapa pula pada malam ke-6 tu. Bila malam ke-7, malam ke-7, bila dah habis bacaan Yasin, mereka semua macam biasa pegang tangan satu sama lain dan bergerak mengelilingi asrama mereka dalam arah lawan jam. Waktu tu dia dah makin pelik. Dah kenapa pula ni macam ni? Waktu dia sedang mengelilingi asrama mereka, tiba-tiba angin kuat entah datang daripada mana menghembus ke arah diorang. Tapi ustazah dan ustaz yang bertugas pada waktu tu buat jeritan sekuat-kuatnya dengan mengatakan, jangan putuskan tangan kalian. Pegang, teruskan bertawaf ke arah bangunan ini sambil berzikir. Ingat, jangan lepaskan tangan. Waktu tu, dengan tak tahu apa-apanya, kata Laila, dia teruslah buat apa yang ustazah diminta. Mengelilingi dengan bangunan tu. Walaupun dia kata, dia punya tudung dah macam nak tercabut. Angin betul-betul kuat bertiup. Habis-habis diorang bertawaf, seperti 6 malam yang sebelumnya, barulah angin tu hilang. Dan mereka semua tidur dekat dalam masjid. Termasuk yang uzur dekat ada kawasan lain. Jadi dia orang tidur malam tu ramai-ramai dekat masjid. Budak-budak lelaki, pelajar lelaki tak tidur awal. Mereka mengadakan bacaan Al-Quran secara beramai-ramai. Pelajar perempuan semua tidur, termasuk dengan Laila tidur juga. Jadi malam tu dia kata tak ada apa-apa berlaku. Okey je. Cuma besok paginya berlaku sesuatu yang sangat gempar. Bila didapati lebih kurang
8 orang lelaki mundar-mandir di kawasan sekolah dan ada yang berenang dekat atas tanah. Jadi ustaz dengan ustaz-ustaz yang bertugas termasuk cikgu, panggillah pihak pengurusan sekolah, tangkap mereka semua ni dan bawa mereka ke masjid. Dengan keadaan ke-8 lelaki ni seolah-olah macam dah berjalan dekat 100 km. Muka masing-masing dah keletihan. Jadi mereka diberikan air minum dan mereka semua diikat. Dan ditanya kenapa mereka bertindak pelik dekat kawasan sekolah. Jadi selepas ditanya di soal siasat, rupanya ke-8 ini adalah anak-anak murid seorang tok guru yang sangat famous dekat Kedah pada tahun 1989. Mereka semua tengah menuntut ilmu salah yang kalau tak silap abang, ilmu untuk kaya. Dan untuk melengkapkan ilmu untuk jadi kaya ni, mereka perlu, abang nak cakap pun macam serba salah, perlu menyentuh anak-anak gadis. Jadi kalau mana-mana yang tak jelas, anak-anak yang dengar boleh tanya. Mereka perlu menyentuh anak gadis dalam sentuhan yang sangat tidak baik. Dan setiap orang perlu mendapatkan 40 kali sentuhan dengan anak-anak gadis. Tapi pada malam tu, sepanjang 6 malam mereka cuba masuk dekat kawasan sekolah sebab nak cari anak gadis tempat lain susah. Pergi satu rumah ke satu rumah. Letih lah kan. Kalau kat sekolah senang. Ramai anak gadis. Sekali datang boleh dapat 40 sekali. Tapi pada malam tu waktu diorang datang, bila diorang masuk dekat kawasan sekolah, yang diorang nampak adalah hutan belantara. Diorang tak dapat nak cari jalan masuk yang betul dan juga bila dah masuk, diorang tak boleh nak cari jalan keluar. Bukan setakat itu, nak jumpa pelajar perempuan pun tak terjumpa. Cuma dia kata ada sesetengah daripada kawan-kawan mereka yang bila masuk dekat dalam kawasan sekolah, mereka nampak adalah kolam. Dan mereka perlu berenang untuk melintas kolam tu. Jadi, waktu mereka ditangkap, ada yang memundar-mandir dalam berpusing-pusing dalam tempat yang sama. Ada juga yang tengah berenang-renang. Ada yang juga tengah melompat-lompat ikut pada dosa masing-masing. Sebab ada yang nampak seperti dalam air, ada nampak dalam hutan, ada juga nampak seperti tengah memanjat bukit. Jadi, bila mereka semua ditangkap, mereka semua ni minta maaf dengan pihak pengurusan hospital, pihak pengurusan sekolah dan berjanji tak nak buat lagi. Dan atas budi bicara pihak sekolah dan kepercayaan kepada orang-orang yang katanya nak bertaubat, mereka dilepaskan. Sebab kalau mereka ditangkap, mereka tidak ada bukti yang mengatakan ke-8 orang ni buat jenayah mengusik anak dara orang. Cuma mereka semua ada di kawasan luar pagar sekolah. Tapi itulah, seorang berenang, seorang berjoging, seorang melompat. Nak tangkap pun tak boleh sebab diorang ada dekat depan kawasan sekolah. Belum lagi masuk betul-betul dekat dalam kawasan sekolah. Ini semua adalah hasil usaha daripada ustazah dengan ustaz yang minta para pelajar buat bacaan Yasin. Itu adalah bentuk pagar untuk mengelakkan daripada orang-orang ni masuk. Ke-8 orang ni memang tengah menuntut ilmu kaya. Sebab itu mereka sanggup untuk buat apa saja. Siapa nama tok guru tu boleh cari. Tapi abang sendiri tak tahu, tidak diberitahu. Cuma dikatakan sangat popular tahun 1989. Pada 4 hari yang lepas, abang ada cerita tentang kisah Yusof. Dia belajar dekat satu institut kemahiran dekat Pulau Pinang. Ramai yang dapat teka dengan betul. Itu adalah cerita yang pertama. Yang abang nak cerita hari ini adalah sambungan daripada ceritanya. Kalau sebelum-sebelum ni, Yusof kata kebanyakan daripada peristiwa dialami oleh kawan-kawan dia. Yang pertama, yang telefon dekat luar asrama tiba-tiba rasa macam ada orang melintas. Yang kedua, dia orang semua nampak dekat atas bumbung makcik rockers, macam tu lah kan. Tapi kali ini yang ketiga, gangguannya tetap berlaku dekat blok yang sama. Tapi gangguannya berterusan sehingga mereka semua tamat belajar daripada institut kemahiran itu. Ceritanya bermula bila satu malam, selepas peristiwa yang abang ceritakan di bahagian pertama, dia kata waktu tu tengah malam, tidurlah.
Memang selalunya bila waktu tidur, mereka semua nyalakan satu lampu. Lampu yang terletak dekat koridor untuk mengelakkan daripada kawasan asrama terlalu gelap. Tapi mendapat bantahan daripada beberapa orang pelajar selepas 2-3 hari. Kerana pelajar-pelajar, ada sesetengah pelajar tak boleh tidur dalam keadaan yang ada lampu. Ia mesti terus bergelap. Jadi, dia kata peristiwa ni bermula bila lampu tu dimatikan. Yang sebelum-sebelumnya dia kata memang lampu tu tak dimatikan. Tiba-tiba ada budak komplain. Oh, tak boleh tidur lah. Terpaksalah dimatikan. Bila lampu ni matilah terjadi peristiwa ni. Pada malam tu, entahlah dia kata, kenapa tiba-tiba dia segar mata. Lebih kurang pukul 2 pagi. Dia terjaga. Terasa macam tak sedap, tak boleh nak tidur. Tengah-tengah dia melayan mata untuk tidur semula selepas terjaga. Tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi tayar basikal. Tapi yang dia dengar ni bukan bunyi tayar basikal yang 1 atau 2 roda. Tapi yang dia dengar adalah tayar basikal 3 roda. Dengan kata lain, yang bergerak tu adalah basikal anak-anak, budak-budak punya basikal. Waktu tu dia terfikir, siapa pula yang main basikal tengah-tengah malam ni, lebih kurang pukul 2 pagi. Dia pun pandang kiri dengan pandang kanan. Tengok kawan-kawan dia dekat kiri dengan kanan, dua-dua dah tidur. Jadi dia diam je lah. Dia cuba fikirkan mana datangnya. Sewaktu dia fikir mana datangnya bunyi basikal tu, dia perasan bunyi basikal tu dah mula menghampiri dia. Seolah-olah macam tahu yang dia ni tak tidur. Dia ni duduk termenung mikirkan basikal tu daripada mana. Jadi dalam keadaan yang kalang kabut macam tu, dia pun berpaling membelakangkan bunyi basikal tu. Dengan kata lain, dia tak nak tengok, dia tak nak langsung buka mata. Dia takut kalau dia buka mata, benda yang tak senonoh dia akan nampak. Dan bila dia berpaling daripada bunyi basikal tu, barulah dia boleh tidur. Dia terlena, lantaklah. Dia kata dalam otak dia, basikal tu adalah anak warden yang datang ke asrama sengaja je main basikal tengah malam nak menakutkan. Itu yang dia cuba fikirkan untuk mempositifkan diri. Bagus sangat dalam Yusof ni. Bila besok pagi ni, dia cerita dengan kawan-kawan dia. Tentang malam tadi ada budak main basikal. Kawan-kawan dia cakap halusinasi. Jadi Yusof kata, kalau tak percaya malam ni kita tidur tutup lampu sekali lagi, nak tengok macam mana. Jadi malam tu, dia orang tidur sekali lagi. Malam kedua tutup lampu. Bila malam tu, ada beberapa kawan dia yang dah terdengar cerita tu, dah mula takut nak tidur seorang-seorang. Jadi ada yang tidur bersebelahan dengan Yusof. Tak kisahlah Yusof kata, sebab dua-dua pada masa tu badan masing-masing kecil je kata. Satu katil boleh muat 2-3 orang lagi. Dia orang pun tidurlah. Jadi lebih kurang pada pukul 2 pagi. Waktu tu Yusof belum lagi tidur. Dia diharap dengan harapan kawan-kawan dia yang lain pun tak tidur juga. Sebab katanya sebelum tu berjanji tak nak tidur. Masing-masing nak dengar bunyi basikal tu. Pukul 2 pagi, bunyi basikal tu melintasi di kawasan tempat dom dia orang. Waktu tu Yusof tersenyum sebab dia rasa macam mungkin kawan-kawan aku tak anggap aku halusinasi, dan mereka pun sama-sama dengar. Tapi bila dia berpaling pada kawan dia yang tidur sebelah dia, dia punyalah sakit hati. Kawan dia siap berkeruh lagi. Ya Allah, tadi kau juga yang nak tengok. Ini kau dah berkeruh. Dah sekarang aku yang dah tak tidur ni, aku terpaksa menikmati bunyi basikal syaitan tadi. Jadi dia pun dalam keadaan yang kalang kabut, cubalah buat tidur, kejam-kejamlah juga. Cuba kejam, akhirnya tertidur juga. Tapi waktu dia tertidur tu, memang bunyi basikal tu dekat dalam kawasan dom dia orang. Bila besok pagi, dia marahlah. Yusof nak marah kawan-kawan dia. Tapi baru dia nak buka mulut waktu nak pergi tengah mandi tu, baru nak buka mulut, nak mencarut dengan kawan dia. Kawan dia cakap, jangan risau, malam tadi kita orang semua tak tidur. Aku dengar, orang kata aku pun dengar. Oh, rupanya yang ada dekat dalam dom tu semua tak tidur waktu benda tu bergerak. Termasuk kawan yang tidur dekat sebelah Yusof, satu katil dengan Yusof, dia pun tak tidur. Jadi Yusof pun tanyalah, bukan kau berkeruh ke? Aku buat berkeruh.
macam tu. Aku buat-buat. Sebabnya aku takut nanti kan kalau aku tak berkeruh, engkau kejut-kejut aku. Dengar tak? Aku tak nak benda tu. Aku tak nak terganggu. Jadi aku tak nak buka mata. Aku buat-buat berkeruh. Buat-buat macam tidur. Uilahai, dia kata. Jadi dengan kata lain, semua orang pun dengar benda tu. Dan gangguan tu setiap malam, setiap kali diorang tidur tutup lampu, mesti ada. Bila diorang buka mata cari, tak tahu datang daripada mana. Tapi memang tetap ada bunyi basikal tu. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga ceritanya jadilah iktibar, jadilah pengajaran teman-teman sewaktu buat kerja ataupun teman-teman sewaktu beraktiviti. Berehat-rehat pun boleh juga. Jadi seperti biasa, sebelum abang tamatkan cerita, abang nak sampaikan beberapa ucapan hari jadi. Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang adik yang bernama Rafael Haizar. Dia nak ucapkan selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-25 buat kakaknya yang bernama Ina Kartini dan juga suami dia yang bernama Yusri. Semoga perkahwinan ini kekal hingga ke syurga dan sentiasa dalam rahmat Allah, doanya. Ucapannya hari jadi yang kedua datangnya daripada seorang anak yang bernama Eva Delina. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat mama dia yang bernama Puan Asimah Saudi. Yang mana hari jadinya jatuh pada 16 hari bulan 9 hari itu dengan ucapan selamat hari jadi mama. Semoga mama sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa panjang umur, murah rezeki, sentiasa diberkati dalam apa jua keadaan. Ucapan hari jadi yang ketiga datang daripada ayah dan mak, iaitu bernama K. Nordin. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Filzah Muhammad Fuzi, yang mana hari jadinya jatuh pada bulan 9, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu di mana pun berada dan di masa-masa akan datang. Ucapan selamat hari jadi yang seterusnya abang tujukan buat salah seorang abang yang juga ahli keluarga JSPL, iaitu Abang Sulaiman Osman, yang mana hari jadinya jatuh pada 6 hari bulan 9 hari itu. Ikhlas daripada saya bang, selamat hari jadi buat Abang Sulaiman. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang seterusnya adalah bukan ucapan hari jadi, tapi datangnya daripada seseorang yang bernama Zuraihah. Dia nak ucapkan, dia minta kita semua hadiahkan ucapan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah buat sahabatnya, iaitu Nurul Wahidah Wahid Anwar, yang telah menemui pencipta, berpindah ke alam abadi pada 14 hari bulan 9 hari itu. Tapi yang paling buatkan abang rasa tersentuh ialah yang menghantarkan ucapan ni, iaitu Zuraihah dengan Wahidah. Mereka berdua adalah sahabat baik dan mereka berdua selalu berlomba-lomba siapa yang tengok cerita abang dulu. Kadang-kadang yang menang Zuraihah, yang kadang-kadang yang menang adalah Wahidah. Jadi mereka selalu berlomba-lomba. Itu adalah cara mereka menikmati cerita-cerita yang abang sampaikan. Abang ucapkan salam takziah dan Al-Fatihah, dan abang sentiasa doakan semoga Nurul Wahidah berada bersama-sama ahli syurga sekarang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada seorang adik. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat abang dia yang bernama Muhammad Shazwi Kalish, berumur 14 tahun, yang mana hari jadinya jatuh pada 28 hari bulan 9 akan datang, dengan ucapan selamat hari jadi buat abang tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmati di mana jua abang berada. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada Bonda Mirzu Jamal. Dia nak ucapkan hari jadi buat anaknya yang masuk umur 1 tahun, yang bernama Muhammad Aryan Mikael. Hari jadinya jatuh pada 15 hari bulan 9, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak tersayang. Semoga Allah sentiasa bersama-samamu dalam apa jua yang engkau lakukan. Dan ucapan yang terakhir daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Hasbullah,
yang mana hari jadinya jatuh pada 15 hari bulan 10 akan datang. Lewat lagi, tapi abang ucapkan awal-awal. Buat hasbullah, abang ucapkan selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Abang minta maaf sebab bagi ucapan ni terlalu awal, tapi abang fikir ini boleh dijadikan kenangan. Terima kasih sangat-sangat. Dan daripada abang, sekali lagi abang ucapkan terima kasih sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Jangan lupa pada yang nak bercuti dekat Melaka, abang ada sediakan link untuk sewa homestay mewah, tapi dengan harga murah yang terletak dekat Melaka. Ada kolam renang, view yang cantik. Jadi bolehlah tekan link yang abang sediakan dekat bawah video kali ini. Bolehlah tempah-tempah, harganya berpatutan dan kawasannya cantik, perabotnya bagus-bagus. Jadi bolehlah bawa keluarga. Satu rumah ada 2 bilik. Dan terima kasih sangat-sangat yang mendengarkan cerita abang kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.